صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Atas permintaan beberapa orang jemaah minta untuk kita buat sedikit pengisian. Jadi saya memilih perkara yang paling hampir dengan kita, iaitu persiapan untuk dalam kita berada pada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alf syahr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Apa yang bila kita masuk malam terakhir, Nabi SAW buat beberapa perkara seperti yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ni yang kita kena bagi sangat-sangat tumpuan. Yang pertama ialah Nabi SAW ahya lailaha. Bila masuk 10 malam terakhir, baginda akan menghidupkan malam terakhir. Jadi 10 malam terakhir ini yang perlu, 10 hari terakhir Ramadan ni yang perlu dihidupkan, perlu kita sibukkan, perlu kita spend masa ialah pada waktu malam. Kalau bulan Ramadan, 10 malam terakhir tu yang kita hidupkan. Kalau bulan Zulhijjah, 10 malam terawal, 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau Ramadan, 21 sampailah 30. Jadi apa nak dihidupkan? Ikut 21 Malaysia ke 21 sini. 21 di mana kita berada. Okey. Lalu Nabi SAW bila masuk 10 terakhir, baginda akan hidupkan malam. Kemudian ayqadha ahlaha, baginda akan kejutkan keluarga ataupun isteri Nabi SAW. Termasuk juga kejutkan anak perempuannya Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu. Pergi rumah mereka, ketuk pintu dan ajak mereka sekali untuk bangun tahajud. Inilah tabiat ataupun sikap Nabi SAW bila masuk 10 yang terakhir. Jadi kita, bila kita tidur sebilik dengan kawan-kawan yang kita baru kenal, saya baru kenal Abang Hamzah, baru kenal Haji kan. Jadi kejutkan dia atau kawan sebilik kita nak bangun ke tak nak bangun ke, itu urusan dia lah kan. Mungkin dia nak rehat, tapi kita kejutkan sebagai mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam, hidupkan malam dan kejutkan teman sebilik. Macam mana Nabi SAW kejutkan ahli keluarganya, kejutkan Aisyah, kejutkan pergi pula rumah Sayyidina Ali, ketuk pintu, kejutkan anak dan menantu. Begitulah ambil beratnya ataupun concern Nabi SAW kepada umat baginda SAW. Seterusnya ialah bila kita bangun malam, apa kita nak buat? Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi SAW, kalau saya lalu malam yang ada malam Al-Qadar, apa yang perlu saya minta? Maksudnya dia nak minta doa yang paling bernilai pada malam tu. Kalau tuan-tuan dapat undangan pergi ke istana, lalu raja ke kan, agung ke, dia tanya, okey puan, apa puan nak, kan, better akan tunaikan. Takkan tuan-tuan nak minta sebentuk cincin je, tak baloi. Takkan nak minta 10,000 je kan. Mintalah yang paling tinggi raja boleh bagi. Itu raja manusia. Jadi Nabi SAW mengajar Aisyah radhiyallahu anha untuk minta ampun dengan doa yang selalu kita dengar, mungkin kebanyakan kita hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau suka mengampunkan, maka Engkau ampunkanlah aku. Dalam kita meminta ampun, keampunan siapa yang perlu kita minta? Yang pertama ialah diri sendiri. Kita semua pendosa. Ustaz tak ustaz kan, apa pun dia pendosa. Dia buat dosa. Bergantung pada kadar dosa kita.
Lalu bila kita memohon keampunan Allah, kita kenang kekurangan kita, kenang dosa-dosa kita, kenang nikmat yang banyak Allah Ta'ala bagi, dan kita reply dengan dosa pada Allah Azza wa Jalla. Berdoa, kalau tuan-tuan boleh faham doa dalam bahasa Arab tu, silakan. Tapi kalaulah doa dengan bahasa Melayu tu lebih menyentuh hati tuan-tuan, berdoalah dalam bahasa Melayu. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Pertama, doa untuk diri sendiri sambil mengenang dosa-dosa kita yang lalu. Yang kedua ialah memohon keampunan untuk ibu dan ayah. Ada satu hadis yang saya sangat suka kan. Saya beberapa kali share hadis ni dengan kawan-kawan. Kadang-kadang diorang menangis, kadang saya pun menangis. Nabi SAW sebut, turfa'u darajatul abdi yawmal qiyamah, turfa'u darajatul abdi fil jannah, faqala ya Rab anna li hadha, faqala biistighfari waladika laka. Hadis riwayat An-Nasa'i, hadis yang sahih. Satu ketika Nabi SAW cerita dekat sahabat, ada seorang ni kedudukan dia diangkat dalam syurga. Kita semua akan tahu kita ni masuk syurga mana. Macam mana kita tahu dengan gaji kita, kita tahu berapa banyak loan kita boleh buat. Kereta bagaimana yang mampu kita beli dengan gaji yang kita ada. Macam itulah seorang bila dia masuk syurga, dia akan tahu dia ni sama level dengan syurga para nabi ke ataupun yang bawah. Bila seorang ni dia masuk dalam syurga, dia nampak syurga, dia masuk dalam syurga yang high, yang tinggi tingkatan. Syurga untuk orang-orang yang saleh, untuk orang-orang yang, untuk para anbiya. Lalu ditanya Allah Ta'ala, anna li hadha, macam mana saya boleh masuk syurga yang macam ni? Saya dulu biasa-biasa je kat dunia. Lalu Allah Ta'ala kata, bistighfari waladika laka, disebabkan istighfar anakmu lah kamu ni diangkat. Maka bila kita berdoa, doa first kali untuk diri kita, dan doalah untuk ibu ayah kita. Apa bahasa pun, apa bentuk pun, semua tu Allah Ta'ala tahu. Sama ada tuan-tuan nak baca yang dalam surah Al-Isra, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ataupun tuan-tuan nak baca dalam bahasa Melayu, ya Allah ampunkan dosa ibu dan ayah saya, kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka memelihara kami semasa kecil. Apa saja bentuk keampunan itu, dia akan menaikkan darjat tuan-tuan. Kita semua anak. Macam mana buruk pun kadang-kadang ibu ayah seseorang, maka kerana benih mereka lah hari ini kita dapat melihat bumi yang serba indah ni. Ada kawan saya, ibu ayah, ayah dia umur 60 tahun, penagih arak. Umur dah 60 tahun tapi tak boleh berhenti minum arak. Jadi dalam keadaan sedih dia jumpa saya, macam ni nak buat Ustaz kan? Dah bukan umur 40 dah, umur 60 kan, dia tagih arak. Saya kata buruk macam mana pun ayah kita, kerana dialah hari ni kita lahir di atas muka bumi ni. Maka untuk kita selamatkan dia, ada satu cara. Kalau kita nasihat tak mampu, maka banyak-banyakkanlah berdoa agar Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan banyakkanlah berdoa agar Allah Ta'ala angkat darjatnya, sama ada di sini atau di akhirat kelak. Jadi first kali doakan untuk diri kita. Kedua untuk ibu ayah kita. Selalu bila kita tawaf kan, tawaf ke atas tingkat 3 tu kan jauh. Jadi biasakan terbasahkan lidah kita satu round, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah ampunkan aku dan dosa kedua ibu bapa. Pulang nak 7 pusingan pun nak itu je yang kita ucapkan pun terpulanglah pada tuan-tuan. Kemudian kumpulan yang ketiga yang kita kena minta maaf, yang kita minta keampunan untuk mereka ialah orang yang pernah kita zalimi, atau pernah kita sakiti, atau pernah kita umpat, atau pernah kita buruk sangka, atau pernah kita rendah-rendahkan dan macam-macam lagi. Kadang mungkin di pejabat kita ada jawatan, lalu dengan jawatan yang ada kita suruh ni, sedangkan tu bukan job dia pun, ataupun dan dia fulan tu terasa dizalimi, atau kita rasa tak suka dia, kita hantar dia pergi kursus.
dan macam-macam lagi. Atau dengan jiran pernah kita sakiti, atau dengan kawan pernah kita sakiti, gurau kasar dalam grup WhatsApp, dan macam-macam lagi. Sampai kawan tu leave group. Sebab kita kadang-kadang orang begini, kalau dia tidak ampunkan, di hari akhirat dia akan minta pahala tuan. Pahala umrah 10 Ramadan terakhir bagi kat dia. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW tanya sahabat, atadruna mal muflis? Kamu kenal tak siapa muflis? Semua sahabat kata, al-muflis indana alladhi la dirham lahu wala mata'. Orang yang muflis di kalangan kami, kata sahabat, ialah orang yang tak ada harta. Maksudnya kata tak. Nabi SAW kata, al-muflis min ummati, orang muflis di kalangan umatku ialah mereka yang banyak beramal saleh, tapi di hari akhirat kuasanya akan diberi ke orang yang dia pukul, pahalanya akan diberi kepada orang yang dia umpat, amal salehnya diberi. Bila dah habis bagi pahala ke orang-orang yang kita sakiti ni, dah habis dah pahala kita, tapi banyak lagi dosa kita tak settle ni, dosa-dosa mereka tu akan bagi pula kat kita. Sudahlah kita ni ibarat tak ada duit dalam bank, kita pula kena tanggung hutang orang. Kita sendiri ada hutang, kita kena tanggung hutang orang, dan kadang kita tak boleh nak membayar. Summa turiha finnar, kemudian dia ni akan dilempar ke dalam api neraka. Jadi bila kita memohon keampunan, mintalah keampunan untuk diri sendiri, mintalah keampunan untuk ibu dan ayah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dan berjasa banyak untuk kita. Dan yang ketiga ialah mintalah keampunan untuk orang yang pernah kita sakiti. Kadang-kadang pengalaman. Okey, yang nombor 3 ni macam mana? Sejak kita balik sampailah sekarang, kita pun tak ingat dah berapa banyak orang kita umpat. Masa kita sekolah, masa dekat asrama, masa dekat universiti, masa dekat tempat kerja. So apa nak buat? Apa bentuk, macam mana nak susun ayat? Nabi SAW ajar, Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dhalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, mana-mana muslim, mana-mana mukmin yang telah aku sakiti, yang telah aku sakiti itu dia umum. Sama ada orang tu pernah kita umpat, pernah kita hina, pernah kita keji, pernah kita ni, engkau jadikanlah keampunan aku ini sebagai penghapus, keampunan aku untuk dia ni sebagai penghapus dosa untukku. Jadi kita minta, kalau tuan-tuan ingat Fulan bin Fulan aku pernah umpat, selalu sangat aku umpat, sebutlah nama dia, ya Allah ampunkan dosa Abu, ampunkan dosa Aminah. Kalau banyak sangat, ya Allah, mana-mana muslim yang ada hak terhadap diriku, ampunkanlah mereka, ya Allah, ampunkan. Mereka ni di hari akhirat, mereka ada dua pilihan. Sama ada nak maafkan tuan-tuan macam Sayyidina Abu Bakar, atau tak nak maafkan sebab dia nak pahala tuan-tuan. Dia tu banyak pergi umrah tu kan. Aku ni selalu dizalimi oleh bos. Bos dia tak tahu pergi umrah, aku tak maafkan dia, aku nak pahala dia. Habis kita tuan. Staff tu dah tahu mana dah kita postingan dia. Sebab tu ada dua cerita yang menarik. Satu cerita yang Allah Ta'ala rakam dalam surah At-Taubah tentang hadithatul ifk, bila mana Aisyah radhiyallahu anha kena tuduh ada affair, ada skandal dengan Safwan, dengan seorang sahabat balik dari perang Tabuk. Lalu orang-orang munafikin nampak dekat Madinah, okey, ini peluang untuk kita burukkan Nabi sallallahu. Lalu antara yang memviralkan cerita affair ataupun skandal Aisyah dengan Safwan itu ialah 3 orang yang memang diberikan sponsorship, diberikan bantuan secara hidup oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi yang dibagi bantuan ni pergi buruk-burukkan anak Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar stop bantuan dekat 3 orang ni. 3 orang ni ialah orang Muhajirin. Lalu Allah Ta'ala tegur Sayyidina Abu Bakar, ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum? Kamu tak suka ke kalau Allah Ta'ala ampunkan kamu? Maksudnya teruskan bagi bantuan apa pun mereka buat. Sayyidina Abu Bakar maafkan.
Ini sifat Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau orang yang kita pernah buat salah dengan mereka, pernah kita umpat, pernah kita caci, pernah kita burukkan, pernah kita hina, kalau mereka maafkan, kita selamat. Tapi kalau mereka tak maafkan, kita kena prepare bekalan pahala yang sangat banyak untuk kita bayar hutang dosa di sana. Yang tak maafkan ni ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan ada satu lagi cerita. Dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-786, Al-Bukhari dia meriwayatkan satu cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Sayyidina Umar. Dia jadi gubernur dekat Basrah. Dekat Basrah ni semua orang suka dengan gubernur kecuali seorang, Usamah bin Ziyad. Dia ni seorang lelaki tua yang menabur fitnah dekat gubernur. Ada 3 tuduhan. Dia hantar surat layang kat khalifah dekat Madinah bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur di Basrah ni, solat tak betul, pilih kasih dalam menjatuhkan hukuman, dan tidak adil dalam membahagikan harta rampasan perang. Umar Al-Khattab dikenal pegawai dia ni macam mana. Tapi sebagai untuk berlaku adil, dia tetap hantar Muhammad bin Maslamah, pegawai, untuk pergi siasat. Salah laku gubernur. Lalu Muhammad bin Maslamah dia dapatkan keterangan, maklumat daripada orang ramai, dan berita surat layang ni sampai ke pengetahuan gubernur sendiri. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia tahu bahawa dia telah difitnah dengan 3 jenis tuduhan. Solat tak betul, maksudnya jadi imam tak betul. Kemudian pilih kasih dalam menjatuhkan hukuman, dan bila bahagian harta rampasan perang dia tak berlaku adil. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia maafkan, tapi ini dia berdoa. Dia kata, Allahumma in kana abduka hadha kaziban qama riya'an wa sum'atan. Ya Allah, sekiranya hamba-Mu ini yang tuduh aku ni, dia menaburkan cerita dan dia buat begitu untuk sum'ah, untuk dapat populariti, untuk dapat untuk dapat supaya orang lihat dia, maka engkau balaslah 3 ini. Tiga tuduhan kepada gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 tuduhan, 3 balasan Sa'ad bin Abi Waqqas minta. Yang pertama, Sa'ad minta agar Allah Ta'ala panjangkan umur Usamah ni, panjangkan umurnya dan kekalkan dia dalam kemiskinan. Panjangkan umurnya. Yang kedua, kekalkan dia dalam kefakiran. Dan yang ketiga, engkau burukkanlah akhlaknya, wahai Allah Ta'ala. Dan memang ternyata Allah Ta'ala kabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah dizalimi. Usamah bin Qatadah, dia di hujung usianya, dia memang hidup panjang sampai bulu mata ni dia jadi bulu kening ni berwarna putih, beruban putih semuanya, yang ada yang dah mencecah ke mata bawah. Kemudian dia sentiasa dalam kemiskinan. Dan doa yang ketiga tadi, burukkan akhlaknya. Dalam keadaan usia macam tu, yang kening ni sudah putih, dah terlalu tua, dia pergi mengorat anak-anak dara di jalan-jalan. Kalau orang muda pergi bersiul, kita faham lah Tapi kalau sudah terlalu tua, dah berumur, buat macam tu memang buruk akhlak. Dan dia sendiri berkata, usibtu bida'wati Sa'ad, aku telah terkena doa Sa'ad. Ni orang yang dizalimi tapi dia tak nak maaf. Jadi kita, sepanjang kita balik sampailah sekarang ni, pasti ada insan-insan yang pernah disakiti oleh kita. Kita sedar ke, kita tak sedar ke, kita mohonlah keampunan Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Dan hak mereka pula untuk memaafkan ataupun tidak. Sebab tu hidup jangan bermusuh,
hidup jangan berasa megah sangat kan. Aku banyak kali dah pergi umrah ni kan. Apalah puan-puan lambat sangat kan. Kadang kita dengar muduk-muduk macam tu. Mana ni kan janji pukul 5 kan. Itulah tadi kan dah cakap awal. Kita tak diuji kalau kita di tempat tu kan. So kadang-kadang suara-suara begitu kan. Bukanlah grup ni kan. Grup lain dan hari-hari waktu-waktu yang sebelum ni kan. Kadang yang dah banyak kali pergi ni dia rasa merak sangat kan. Dia rasa macam tak boleh tengok orang silap sikit. Apalah baca tu lambat sangat. Macam tu baru kali pertama datang kan. Pintu Babu Salam mana, King Abdul Aziz gate mana dia pun tak tahu. Kan? Kita pula kan kita pergi rendah-rendahkan dia kan. Itu sesuatu yang tak patutlah berlaku. Dan tu semua tu nanti akan terlihat di hadapan nanti. Tinggal kalau dia nak maafkan, kita selamat. Kalau dia tak maafkan, kita prepare lah banyak-banyak pahala. Semoga itu satu kan. Kemudian malam 10 terakhir ni apa lagi yang kita digalakkan ialah berdoa. Dalam page ayat 183, 184, 185, 186 surah Al-Baqarah semua cerita pasal puasa. Tiba ayat 185 Allah Taala selitkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, maka sesungguhnya aku amat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doa orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka menyahut seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan bila mereka menyahut seruan Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, mereka akan mendapat petunjuk. Jadi dalam 10 malam terakhir ni kita hidupkan malam. Dalam banyak-banyak kita hidupkan malam tu, jangan lupa sebab banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak doa apa? Doa keampunan macam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar Aisyah radhiyallahu anha, dan diikutilah dengan doa-doa yang lain. Kemudian kita jangan judge orang. Ada orang dalam 10 malam terakhir ni dia nak tawaf je kan. Ada kaum bilik itu nak tawaf je. Sambil dia apalah ni kan. Quran tak pegang pun kan. Kita pula dimudahkan untuk Quran. So kita bacalah Quran. Ada orang tu dia solat je. Ada orang tu dia doa je. Ada orang tu duduk diam. Tak buat apa. Tak tahu mengalir air mata dia kan. Dia muhasabah. Dia open kan. Dia tidak ada pengkhususan dalam kita menghidupkan malam. Kawan kita nak tawaf, silakan. Kita mudah untuk solat, silakan. Yang ni duduk diam untuk muhasabah, itu dia mudah situ. Ada orang istighfar, astagfirullah. Yang penting jangan tinggalkan doa. Boleh tuan? Selain daripada itu, untuk 10 malam terakhir ini juga ataupun 10 hari terakhir ini kita all out untuk kita habiskan Quran. Atau kalau dah habis, ulang lagi. Quran ni nak kena khatam habis ke ataupun muhasabah ataupun tadabbur. Ada kawan kita sehari 3 juzuk. Ada seorang tu sehari surah Al-Qari'ah je. Tapi dia habis tadabbur. Dia tidak ada ketetapan. Kalau tuan-tuan nak sehari banyak baca, silakan. Kalau tuan-tuan selesa dengan tadabbur surah Ikhlas je kan? Tapi tadabbur tu makan dalam, terus ubah diri kita 180 degree, daripada kurang baik kepada lebih baik, baik kepada lebih baik, silakan. Yang penting mulazamah kita dengan Al-Quran. Tuan-tuan, selain daripada tu banyaklah sedekah. Nabi SAW dan juga demikian salafus salih, para sahabat yang lain, makin nak habis makin mencintai Ramadan. Orang kita makin nak habis makin longgar dengan Ramadan. Katalah ada bank
katalah ada bank ataupun kedai emas, bank lah kan, sebab manusia suka kan duit. Kalau bank tu dibuka, manager bank buka bank, lepas tu dia umumkan sesiapa saja boleh ambil duit kat bank ni sebanyak mana dia nak. Tapi dalam masa sejam agak-agak orang buat tak tahu ke orang mungkin datang. Kita tak datang naik kereta, kita akan naik tu, bawa kontena 40 kaki tu untuk penuhkan duit dalam tu. Kita tak akan datang naik kereta, cukuplah penuh bonet tak kita akan order lagi kontena demi kontena. Dalam tempoh yang singkat sebelum bank tutup, kita akan cuba ambil sebanyak mungkin. Demikianlah Ramadan, sebelum dia berakhir, kita cuba raih sebanyak mungkin pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu esok kita jumpa Ramadan, belum tentu kejap lagi kita berbuka puasa. Jadi mudah-mudahan kesempatan yang ada ni Allah Taala beri kefahaman kepada saya, terutamanya saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa betapa pentingnya untuk kita sama-sama. Alhamdulillah kita semua dah sampai kat sini. Jadi baki yang ada di sini, kita perahlah tenaga kita all out untuk ibadah. Kalau penat, rehat sekejap. Memang tak akan cukup tuan-tuan tidur 6 jam kat Malaysia. Kat sini takkan 6 jam malam pukul 3 lah pergi kan malam. Lepas tu dalam keadaan kita ibadah tu kita mengantuk sikit, rehat, ambil wudu, lepas solat, lepas subuh kadang-kadang kita tawaf. Siang kita tidur sekejap. Dia macam tak teratur, tapi itulah gambaran kesungguhan ibadat yang perlu kita buat dalam kita berada pada 10 malam yang akhir. Pertama sekali, ikhlaskan niat. Kalau niat tak ikhlas, banyak kali tawaf, belasan ribu ringgit akan habis lebur gitu kan. Habis lebur. Tuan-tuan boleh share gambar dekat Kaabah gambar tawaf Bukanlah kita tawaf, gambar orang tawaf supaya orang tahu dia ni dekat Mekah Kita share tu kalau kita nak offer, mungkin kawan-kawan nak kirim doa untuk kita doakan, silakan. Tapi kalau share just nak show off biarlah habis. Seterusnya ialah bila kita berada di sini, selain daripada kita sepanjang kita dekat Masjidil Haram ni, doa-doanya semuanya makbul, tapi di sana ada beberapa hadis yang specifically menjelaskan di mana doa-doa tu dimakbulkan. Antaranya ialah dekat Multazam, iaitu antara Al-Hajarul Aswad dan pintu Kaabah. Tempat tu sekitar panjang meja ni je Jadi kalau kita tak sempat, dia bukan mesti berdepan Yang penting tuan-tuan berada di situ. Tingkat berapa pun tuan-tuan berada, yang penting tuan menghadap. Jadi banyakkanlah berdoa di situ. Tidak ada doa mustajab di luar Masjidil Haram ni. Satu, saya bersyukur juga sebab tak ada ziarah dekat manasik. Tak ada ziarah ke Jabal Rahmah, tak ada ziarah ke Mina, tak ada ziarah ke Gua Hira dan seumpamanya sebab dia akan memenatkan tuan-tuan waktu siang. Malam menguap-nguap, tersengguk-sengguk nanti bila solat. Sedangkan kita di sini travel sampai 9 jam, keluarkan duit begitu banyak, bukan untuk memenatkan badan tu, tapi untuk habiskan masa dekat masjid. Kemudian untuk kita berdoa dalam keadaan tenang, dalam keadaan kita sedar apa yang kita ucapkan, maka kita perlukan tenaga. Tapi yang bila cancel ni bukannya sebab Pasar Global saya saja nak cancelkan, company bus yang tak nak pergi ke sana. Jadi alhamdulillah, antara hikmah yang kita dapat ialah badan kita tak penat. Kita penat dekat ibadat, bukan dekat lawatan-lawatan tu. Untuk lawatan-lawatan tu, insya-Allah kalau dipanjangkan umur, ada rezeki, tuan-tuan pergi lagi dengan mana-mana company lah tuan-tuan nak. Kalau ada rezeki, bolehlah pergi ke sana. Dan satu ingatan saya, tempat-tempat yang itu dia bukan tempat yang mustajab doa. Nak cari jodoh bukan di Jabal Rahmah. Tak. Naik Gua Hira pergi solat dalam tu sejuk-sejuk sampai sakit lutut, demam-demam.
Esok pagi mustahil jual buat rumah kan. Elakkan tuan, elakkan. Hatta Lajnah Daimah Jawatan Kuasa Fatwa Arab Saudi sendiri sangat tidak menggalakkan, sangat tak menggalakkan pergi tempat rumah macam tu sebab tidak ada fadilat langsung. Tak ada fadilat langsung. Satu, tak ada fadilat. Yang kedua, kemungkinan besar tuan-tuan dapat mudarat, dapat sakit. Dan sebab pergi malam, suhu amat rendah, kita pun tak biasa dengan suhu desert. Jadi Allah Ta'ala bagi kita masa yang panjang dekat sini di rumahnya ni kan, untuk kita solat dapat 100,000 satu waktu. Itu biasa. Kalau dalam bulan Ramadan digandakan hingga 10 hinggalah 700 kali ganda. Jadi nak apa lagi kan? Nak apa lagi? Ni peluang ada di hadapan. Tinggal lagi Nabi SAW kata, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang dihalang mendapat kebaikan, maka dia tak akan dapat kebaikan itu. Itu orang yang mensia-siakan Ramadan. Jadi kita dah ada sini, Kaabah dah ada depan mata kan. Jadi kita perahlah tenaga kita untuk manfaatkan urusan akhirat kita di sana. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri, saya mohon kemaafan. Terima kasih atas tuan-tuan punya participation pada petang ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.